Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi Fadhil Tuan Imam Bilal, seluruh ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam yang ke-28 bulan Rejab ini, sekali lagi kita dapat bersama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki. Umur kita semua diberkati dan diberi kejayaan dunia akhirat. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pagi tadi di Masjid Tanjung Sabtu dilancarkan secara resmi bulan penghayatan ibadat solat. Antara yang berucap ialah Pusuhjaya Hal Ehwal Agama dan juga Esko Dakwah yang mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Alhamdulillah, kerajaan negeri setiap bulan Rejab mengadakan kempen bulan penghayatan solat, ibadat solat. Kerana bulan Rejab ini dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah kefarduan sembahyang yang asal 50 waktu hingga 5 waktu yang menyamai pahalanya 50 waktu yang asal. Antara program yang dibuat oleh kerajaan negeri antaranya street dakwah, menyedarkan masyarakat tentang kewajipan sembahyang 5 waktu dan kelebihan-kelebihannya. Tak buat di masjid sebab masjid orang mari semayang dah. Kalau kita buat di masjid, bagi contoh street dakwah, orang mari tu orang semayang dah. Maka kerajaan buat di pasar-pasar raya. Pada 21 bulan 2 baru ni, Yang Berhormat Esko dengan kerjasama doa Aimi Yadim dan sebagainya, buat di KTCC, buat di Sabasu, buat di Giant, buat di Maidin, mengedarkan risalah-risalah tentang kefarduan sembahyang, kelebihan sembahyang.
menunjukkan bahawa kita mengambil berat berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Mungkin ada orang kata sembahyang tu hak individu kan. Apa susah-susah pergi pasar raya. Tak. Bukan. Kita buat ni nak menyedarkan masyarakat bahawa sembahyang ni adalah fardu wajib ke atas setiap orang. Bukan orang peceng je sembahyang. Anak muda yang akhir balik, orang yang di hospital dan seumpamanya, digantung banner-banner berkaitan dengan kelebihan sembahyang fardu, sembahyang berjemaah sebagai satu tanggungjawab kerajaan negeri untuk menyelamatkan rakyat supaya rakyat mendirikan sembahyang. Bila rakyat mendirikan sembahyang akan turun keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada negeri Terengganu. Keberkatan yang kita harap insya-Allah akan meluahkan limpahan rezeki kepada kerajaan dan rakyat negeri Terengganu. Di bulan Rejab juga dilancarkan Hari Hijab Day oleh Adun Wanita di bawah Esko Kebajikan, di mana tujuan dia untuk menyedarkan masyarakat umat Islam tentang kewajipan menutup aurat. Kita tak ambuh dah tengok suasana orang mendedahkan aurat tahun 70-an dulu. Masa kita sekolah rendah dulu kan, luar pendek. Orang puan pakai skirt. Kalau ada orang ni nak berubah pakai luar pendek, tak, basuh kereta depan rumah pakai luar pendek, tak, orang tengok, tak, itu perubahan yang maknanya daripada Islam kepada jahiliah kembali. Kita tak ambuh begitu. Begitu juga sudah berpuluh tahun dah kita nak supaya masyarakat kita orang puang ni reti tentang aurat yang sebenar. Tutup aurat yang sebenar. Lama dah tentang benda-benda seperti ini. Jadi kita peringat kembali supaya orang perempuan terutamanya dia faham apa pengertian menutup aurat yang sebenarnya. Buat di bulan Rejab. Di peringkat dunia pula, minggu keempat bulan Rejab, Persatuan Ulama Sedunia dengan NGO dunia menyambut Minggu Al-Quds. Minggu memperingati dalam Masjidil Aqsa. Hari Jumaat baru ni dilancarkan di Masjid Terapung, peringkat negara kita Malaysia. Nak menyedarkan masyarakat tentang tanggungjawab kita orang Islam untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Kita orang yang di sekeliling Masjidil Aqsa, orang Palestin, dia berjuang melawan Zionis melalui tangan dia, melalui senjata dan seumpamanya. Kita yang jauh daripadanya, kita berdoa dan memberi sumbangan sebagaimana kita buat baru-baru ni. Perjuangan kita membantu perjuangan Palestin. Kerana menunjukkan bahawa solidariti kita dan juga persamaan kita dengan mereka yang menghadapi secara berdepan dengan Zionis. Maka ulama sedunia memperingatkan setiap minggu yang keempat setiap tahun bulan Rejab disambut Minggu Al-Quds. Kerana Al-Quds ini adalah tanggungjawab kita seluruh umat Islam membebaskannya. Dan Nabi SAW menyebut, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna." Barang siapa yang tidak mengambil berat akan urusan orang Islam, ia bukan di kalangan kita. Menunjukkan bahawa peristiwa di bulan Rejab ini adalah peristiwa yang begitu hebat untuk kita umat Islam memperingatinya. Iaitulah bulan kita memperingatkan umat Islam akan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima secara direct
Dan walaupun di sana berlaku dialog dengan Nabi Musa AS di langit yang ke-6, tapi yang menyatakan bahawa umatmu lemah wahai Muhammad. Mereka tak mampu mendirikan sembahyang 5 waktu. Nabi telah menerima kefarduan 5 waktu, Nabi redha. Tapi apa yang dinyatakan oleh Nabi Musa memang betul. Orang Islam ramai yang tidak berjaya menyempurnakan sembahyang 5 waktu yang wajib ini. Apatah lagi hak sunat tak? Hak wajib. Ini menunjukkan bahawa kesedaran kita mesti memperingatkan orang Islam dengan perkara-perkara yang dianjurkan, yang dibuat oleh kerajaan negeri untuk menyelamatkan rakyat kita daripada azab api neraka. Kerana Allah Subhanahu wa taala berpesan pada kita orang beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, awasilah dirimu dan ahli keluargamu daripada azab api neraka. Antara azab api neraka ialah apa? Meninggalkan solat. Kerana antara neraka Saqar, penghuni dia ialah bila dia berhujah, dalam Al-Quran Allah tunjuk, lam nakum minal musalli, kami di kalangan yang tidak mendirikan sembahyang. Jadi ini kesedaran yang perlu kita peringatkan. Kalau kita ni isteri kita, anak-anak kita peringatkan dia dengan sembahyang ini, wasbir alaiha, dan sabar ke atas perintah ini. Memang kita nak suruh, nak didik anak kita dengan sembahyang, kena sabar. Memang kena sabar. Kalau tidak, ia akan terlepas. Sebagaimana contoh, antara sembahyang yang payah nak laksana, main subuh. Waktu main subuh sekarang ni 6.11 hingga 7.20 lebih kan. Terbit matahari 7.20 kan. Antara tu kita pastikan anak kita mendirikan sembahyang. Dia tak mampu awal, lepas kita sembahyang balik daripada masjid, kita pastikan dia menunaikan sembahyang, bagi menyelamatkan mereka, anak-anak kita daripada azab api neraka. Kita tak boleh biar aku pandai dia masing-masing cara apa. Jangan begitu. Kita bertanggungjawab supaya insya-Allah keluarga kita keluarga yang bahagia, mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan menutup aurat, mudah-mudahan kita terselamat daripada azab api neraka. Yang mana Nabi SAW melihat orang perempuan digantung rambutnya, gelegak otak dia di alam neraka. Kerana apa? Mendedahkan aurat. Auzubillahi min zalik, kita minta berlindung. Mudah-mudahan bulan Rejab ini bulan yang kita mendapat keberkatan daripada Allah. Kita menyambut bulan Syaban pula, dan kita mendoakan agar Allah Ta'ala sampaikan kita dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu sedikit mukaddimah pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita sambung balik kitab Mukasyafatil Qulub, yang kita berhenti pada muka surat, tajuk baru pula. Seterusnya, keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab dia ini menyebut, Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Dalam ayat ini ada dua perintah. Ingatkan Allah, ingat pada Allah, dan juga bersyukur. Allahu Akbar. Ya. Maksud ingat pada Allah di sini iaitulah dengan mematuhi hukum dan undang-undang Allah. Maknanya kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jadikan kita matlamat dia tak lain tak bukan liya'budun, supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala
kita patuh pada hukum Allah Ta'ala. Dalam kehidupan kita banyak hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib kita patuhi, yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Antaranya hukum kewajipan sembahyang. Kalau kita patuh, itu tanda kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita sembahyang ni tanda kita ingat Allah Ta'ala. Kalau kita tak sembahyang, kita lupa Allah Ta'ala, lalai kita. Di bulan Ramadan, di samping kefarduan sembahyang, kefarduan puasa, itu tanda kita ingat pada Allah Ta'ala. Hari-hari kita lalui menutup aurat, itu tanda kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala mewajibkan kita menutup aurat. Itu tanda kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, undang-undang Allah Ta'ala kita kena jaga. Sebab itu tanda kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dengan kita mengingati Allah Ta'ala, Allah akan balas akan kebaikan yang kita lakukan. Setiap benda yang kita ingat pada Allah, itu kebaikan sebenarnya. Sembahyang itu kebaikan yang kita buat. Bayangkanlah dalam keluarga kita penuh kebaikan, Masya Allah, penuh kebaikan, rahmat Allah Ta'ala melimpah ruah pada kita dengan kita ingat pada Allah Ta'ala. Dan bersyukurlah kamu dengan nikmat yang Allah bagi. Maknanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan kufur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Sama ada kita dalam keadaan senang, susah, tetap kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Sahabat kita di Hulu Terengganu sebagai contoh, sekarang ni diuji dengan ujian banjir yang begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Saya bercakap dengan mangsa, dia daftar pelajar baru Darul Quran hari ni kan. Dia sebut anak dia terpaksa mari juga untuk daftar. Kita dah bagi tahu tapi tak sampai. Selas pinggang, tak ada benda lain dah. Ayah dia mari dalam keadaan penuh baju seluk. Tu yang ada. Dahsyat dia kata. Air begitu naik laju. Masya Allah. Habis tergelam semua sekali. Persediaan anak belajar apa semua tergelam habis. Tak boleh nak selamat. Terpaksa berlindung di tempat yang tinggi. Allah uji begitu dahsyat. Bila suruh, macam-macam masalah yang perlu diselesaikan. Ramai NGO bagi bantu. Bekalan-bekalan, air, minuman, makanan dan sebagainya. Alhamdulillah. Rakyat kita yang pemurah. Rakyat negeri Terengganu ni saling bantu-membantu. Bukan masa ni saja, masa Selangor ke masa Pahang ke apa. Menunjukkan bahawa tanda syukur pada Allah Ta'ala. Buat kebajikan, buat kebaikan. Ingat sahabat-sahabat kita. Bagi kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang yang kena, dia muhasabah. Dia bagi tahu ya kita muhasabah dirilah. Ya, dengan apa yang Allah. Sebab tak pernah berlaku lagi. Hari ni Allah Ta'ala beri ujian kepada penduduk. Dia Aceh, di Hulu Terengganu, Masya Allah, dahsyat. Itu gambaran di tempat kita. Tapi walaupun bagaimana keadaan pun kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala uji pada kita. Bersabar dengan ujian ini. Ada kebaikan dia. InsyaAllah. Sabi' Ibnu Al-Banani rahimahullah berkata, ahli sufi, saya tahu bila Allah mengingati saya. Fazkuruni azkurkum. Dia khabar ke anak murid dia. Aku tahu bila Allah ingat pada aku. Lalu para muridnya bertanya, bagaimana tuan guru mengetahui hal itu? Bagaimana ustaz tahu keadaan itu? Dia menjawab, apabila aku mengingatinya,
dan pasti Allah mengingati aku. Allah Ta'ala sebutkan, fazkuruni azkurkum. Itu keyakinan yang ada oleh seorang ulama yang hebat. Kita semayang kan, kita ingat Allah Ta'ala. Waktu bila kita semayang tu, bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Comel kita, cukup syarat baru boleh menghadap. Kau tak cukup syarat, tak boleh menghadap. Nah, syarat yang pertama kena bersih, taharah, kena ada wudu. Mana? Bersih daripada akad adah belaka dah. Bersih daripada najis. Kalau ada najis tak boleh. Semayang ni. Yang kedua, menutup aurat. Mesti tutup aurat. Hadap kita dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, masuk waktu. Comel Allah Ta'ala susung dah bagaimana mau nak menghadap dengan aku. Kemudian kita belajar pula bagaimana cara dah. Bagaimana. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tunjuk comel molek. Dalam masa kita nak menghadap Allah Ta'ala tu, Allah susung dah sebelum tu bagaimana hubungan dengan masyarakat. Dari sudut jual belinya, nak beli pakaian, nak tutup aurat, nak beli macam-macam. Dia akan perjalanan masyarakat itu berjalan begitu yang disusung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sedia dah bahan-bahan semua. Bagaimana hamba-hambaku akan menghadap aku. Sedia bahan-bahan semua sekali. Itulah perjalanan masyarakat yang hebat. Saling bantu-membantu. Beli membeli dan seumpamanya. Sehingga berjaya menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara yang begitu beradab sekali. Allahu Akbar. Ya. Allah Ta'ala berfirman seterusnya, Imam Ghazali sebut dalam kitab ini, uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Kita baca dah di peringkat awal bagaimana orang beriman dia jaga lidah dia. Tanda ketakwaan yang ada pada orang beriman. Bab yang pertama kita dah baca dah. Iaitu apa dia? Nampak zahir pada lidah dia. Antara apa? Zikrullah. Ingat Allah Ta'ala. Sama ada dengan lidah ke, dengan anggota tubuh badan. Zikir sebagai contoh. Memang yang menguji kita, kena banyak sabar. Nak zikir 100 kali selawat, 100 kali istighfar, 100 kali tasbih, 100 kali tahmid, tahlil dan sebagainya. Bukan senang. Kalau kita tak sabar, kita tak boleh melakukannya. Tak boleh nak melakukannya. Sebab tu bila Allah Ta'ala perintah, supaya ingat dengan sebutan yang banyak-banyak. Asma'ullahul husna yang kita boleh sebut. Yang Allah Ta'ala kata, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka serulah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Kita boleh sebut sambil berdoa. Allahu Akbar. Comel molek mana kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi perintah pada kita. Seterusnya firman Allah Ta'ala, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu. Allahu Akbar. Ini berkaitan dengan ibadat haji. Kita alhamdulillah kalau yang dah pergi dah haji dah, alhamdulillah bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Sekarang ni nak pergi haji payah. Hak yang kita daftar gitu dah. Maknanya kalau orang daftar 2012, bila boleh pergi? 2049.
Itu masa tak ada Covid. Bila ada Covid terbantuk pula. Maknanya kau jauh pula. Walau bagaimanapun kita boleh merayu, cukup duit kita rayulah. Hak gidah daya tepek nak pergi pula layah dah. Nu orang nak pergi tu siang. Ya, kita bersyukurlah pada Allah Taala. Sebab haji ni wajib sekali seumur hidup je. Nah, kalau nak pergi tu umrah, pergilah umrah jalan-jalan, tak apalah nak buat umrah tu. Hak haji tu pergi, sahabat-sahabat kita hak belum pergi lagi tu. Sebab negara kita terhad. Bila berlaku Covid ni Allah, Saudi pula sekat pula tak boleh ramai. Nak jaga belaka. Jadi kita kena tu. Dah ustaz kita banyak duit, ustaz duit banyak kita kumpul ni, dah kan nak pergi haji lagi. Sabarlah. Duit banyak tu buat amalan kebajikan hak lain lagi. Wakaf, orang nak wakaf masjid, nak wakaf apa surah madrasah, niat wakaf. Atau kita nak sponsor orang belajar ke, bayar 500 sebulan. Kita ada PT banyak dah. Kita sponsor. Biar pahala kita berjalan semua. Begitu. Allahu akbar. Ya, memanglah. Orang yang banyak duit memang sekat lah dia nak pergi, tapi dia kena faham dah. Dia kena ikut giliran. Jangan mentang-mentang kita banyak duit kok kita boleh nak langgar orang lain. Jangan. Ya, ikut giliran. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat ganjaran pahala yang besar. Betul. Di haji ni memanglah para ulama menyebut tentang antara perkara yang menguji kesabaran antaranya ibadat haji. Sebab pergerakan dia begitu banyak. Antaranya tawaf. Kalau tak sabar tak lepas. Sa'i. Tak sabar tak lepas. Wukuf di Arafah. Masya-Allah, dengan orang ramai gitu. Tak sabar tak lepas kita. Kemudian kita berada di Muzdalifah, di Mina, melontar jamrah pula. Kemudian kita tawaf dan sebagainya. Allah, masya-Allah. Bagaimana? Kemudian dalam ayat ni sebut orang yang haji ni mengucapkan banyak talbiyah, tasbih, Allahu akbar. Sebut labbaik Allahumma labbaik, sebut apa habis. Itu kelebihan. Memang seronok, semangat. Lafaz tasbih ni memang semangat kita. Takbir membesarkan Allah, tasbih. Masa melontar tu macam mana kita? Semangat kita. Nak apa? Nak bersih hati kita sebenarnya. Bila hati bersih ni, kita balik Mekah, balik hati bersih ni, itu tanda kita dapat haji mabrur. Bersih hati kita. Allahu akbar. Berubah akhlak kita. Daripada molek pada molek. Ini kelebihan yang Allah bagi. Sebab apa? Sebab bila kita berada di bumi Makkah, di sana ada tempat-tempat bersejarah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan kita sayang kepada Rasulullah, sayang kepada Islam. Memang orang yang bawa, sebagai contoh Mutawif, dia bawa kan orang umrah tu, mari tepat Gua Hira, Gua Sur. Dia cerita tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar tu kita merasai, Allah merasa nak menangis kita. Bagaimana susah payahnya Rasulullah berjuang bawa Islam ni. Allahu akbar. Kita ingat Gua Sur tu berhenti bah tu, masuk lalu lah Gua Sur. Tak, atas tu. Kena panjat pula maknanya. Gitu. Kita merasai kepayahan, kesusahan. Kalau kita dibenarkan boleh pergi lagi umrah ataupun haji lah yang belum pergi lagi, ambil peluang ni. Lepas ibadat haji kan, ataupun sebelum ibadat haji kita balik, kalau kita pergi lewat mungkin balik lewat dah. Ambil peluang. Pergi sejarah, tempat-tempat bersejarah yang dilalui oleh Nabi. Ya? Macam dia tempat Uta tu biasa ladang Uta ke apa, nak tengok tak apalah, tapi tempat bersejarah Hudaibiyah. Kalau pergi Madinah, Uhud, Badar,
Masjid Zulkiflatain dan sebagainya. Dia ada sejarah-sejarah dia. Dia akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada perjuangan Islam. Pada hidup kita beribadah kepada Allah Taala. Hidup manis dalam kita bawa risalah Allah Taala. Kita rasa manis nak buat ibadat. Rasa tenang. Gemar beribadah. Sebab apa? Sebab hati kita bersih. Dengan mulut, dengan lafaz yang macam-macam tak? Allahu Akbar. Seronok. Seronok. Ini keadaan. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah peringat kepada Nabi dan para sahabat masa tu. Begitu juga orang yang datang kemudian. Ingat pada Allah selepas menunaikan fardu haji. Janganlah balik haji jadi macam biasa. Jangan. Dia ada perubahan dia. Bukan kita nak title haji tu tak. Kita nak perubahan diri kita ni. Maknanya makin dekat masjid, tak tinggal, alhamdulillah. Balik haji. Maknanya jadi pemurah, jadi baik. Kebajikan yang dilakukan oleh kita, masya-Allah. Di samping kita berzikir dan seumpamanya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring-baring. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Para ulama menyebut antara ayat ni, bila kita sembahyang kena duduk sebetul, berzikir, wirid. Sebagaimana yang kita amal sekarang ni kan. Lepas wisalam, patutnya lepas wisalam tu tak ada masalah dah. Tapi supaya apa? Kita mengingati Allah, berzikir, beristighfar. Banyak dalam riwayat-riwayat selepas sembahyang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimanalah kitab Mastikah Hadis dan kitab-kitab fiqh yang lain. Antaranya ayat kursi yang tak tinggal, tasbih dan seumpamanya. Banyak sebenarnya. Kita boleh pilih. Berdasarkan kepada riwayat-riwayat dengan bacaan. Kita mengingati Allah. Tentang ayat 103 surah An-Nisa di atas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maksudnya adalah pada malam dan siang hari. Ingat Allah Ta'ala pada malam dan siang hari. Di daratan dan di lautan. Di darat, di laut. Orang yang kerja di darat, ingat Allah Ta'ala. Naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Ingat di darat. Duduk lagi ke laut gitu juga, duduk laut. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu hidup comel. Hidup penuh dengan ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar waktu sembahyang. Bila kerja tu jaga. Jaga masa. Jangan rasuah. Jangan mencuri dan seumpamanya. Ada belaka. Kena jaga, disiplinkan diri, etika kita. Allahu Akbar. Dalam perjalanan dan ketika tinggal di rumah, masa kita bermusafir, ingat Allah Ta'ala. Masa kita duduk di rumah, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya kelebihan. Ketika kaya dan dalam keadaan miskin, kaya ingat Allah Ta'ala, miskin ingat Allah Ta'ala. Kaya ingat Allah Ta'ala.
Kita bersyukur pada Allah. Allah kurniakan kita kekayaan. Ada orang dia tanah, banyak tanah. Nah, gerang tanah je, banyak mana? Rumah sewa pula. Nah, seorang yang kaya, tapi dia kena ingat Allah Ta'ala. Masa kaya jadi pemurah. Ingat orang-orang susah di kalangan janda-janda, anak yatim, orang miskin, bantu. Allahu Akbar. Allah kurnia kekayaan. Kalau Allah cabut dah nikmat sehat, kaya macam mana pun ada benda ke, betul tak? Orang kena stroke, dia kaya, dia boleh jalan makan, ada. Dia kena stroke, ada duit banyak pun gitu ya. Maknanya apa tu, dia kena amal ibadah. Lupa ingat Allah Ta'ala masa susah, masa miskin. Ibn Abbas kata, kaya baik, miskin baik, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang masa kaya semayang, masa miskin tak semayang. Ada orang masa miskin semayang, masa kaya tak semayang. Macam-macam manusia ni. Kita nak tak kira, masa kita susah ke masa kita senang, tetap kita mendirikan semayang, tanda kita bersyukur, ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini besar kelebihan dia. Kita nak macam tu. Ketika sakit dan ketika sihat, ingat Allah Ta'ala. Ketika sakit memanglah biasanya orang ingat Allah, ya Allah, Allah. Ada ke orang tak ingat? Nah, sakit, muja baru tak boleh semayang. Ada apa kena semayang juga. Kenapa? Dia ada benda. Tak. Ketika sakit kena semayang. Masa sihat lagilah. Sihat Allah Ta'ala bagi ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Doktor pesan dah gini. Kalau kita ada sakit, makan, we sihat, alhamdulillah. Kita makan ubat, oh alhamdulillah. Dengan izin Allah Ta'ala kita ada kekuatan sihat. Macam orang kena stroke kan, bila masuk dia kena stroke minor ke apa ke, doktor mari, you suruh akak tangan. Boleh akak gagah lah. Boleh akak gagah, tapi kalau tak boleh, tu ada masalah. Doktor buat gitu. Tunjuk kekuatan dia. Tekan. Boleh tekan, gagah. Kalau tak gagah. Tu ada masalah. Gitu sampai tahap macam tu. Tapi sakit ke tak sakit, sehat tak sehat, ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Ibnu Abbas dalam ayat ni. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Serta secara tersembunyi dan terang-terangan. Sama ada kita masa kita berkhalwat dengan Allah Ta'ala, duduk seorang-seorang dalam bilik ke, bangun malam-malam, ataupun secara terang-terangan kita mari masjid. Kita menunaikan sembahyang berjemaah. Semuanya bagaimana kita tak lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya ketika mencela orang-orang munafik, Allah Ta'ala berfirman, wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali, jarang-jarang. Kita minta berlindung daripada sifat ni, sembahyang jarang-jarang. Tak boleh. Sebab ni Allah cela pada orang munafik. Antara sifat orang munafik, sembahyang jarang-jarang. Na'udzubillahi min zalik. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang, insya-Allah, yang masih dalam bab keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sirara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.